Bunyi agak siapakah jejaka itu orang KM? Nampak ke? Tengah live. Nampak dengan Zado. Dah record dah. Dah live. Okey. Belanja Wan. Tak sekejap je. Dah masuk dah. Lah dapat buku Wan. Okey. Hai. Mana satu? Ni ingat baby punya. Ni belah sana. Okey. Alright. Assalamualaikum, good morning. Hai semua. Kita say hi dulu lah. Siapa yang spotting hari ni? Hai. Kat mana? Hari ni kita orang dekat luar. Kita buat outdoor live kat luar. Hari ni kan hari Rabu. Hari Rabu memang rutin saya live dengan Efira. Tapi hari ni saya tak keseorang. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi kan tadi? Pagi. Masih pagi lagi. Nur Hayat 306. Assalamualaikum Kak Mei. Waalaikumsalam. Hai semua. Okey, semoga hari ni hari yang baik untuk kita. Untuk kita semualah. Sebab hari ni topik kita best. Topik kita love yourself. Macam mana nak atasi depresi. Kini antara topik yang menarik untuk dikupas. Sebab orang selalu tanya macam mana nak bagi happy je. Takkanlah tak ada masalah langsung. Takkanlah okey je. Tapi sebenarnya kan betul tak? Antara tadi kita orang sempatlah sit down kan. Kalau you all follow IG Kak Miza. Kak Miza ni adalah founder Efira. So kalau you all follow dia, saya pun hari-hari duk baca. Kadang-kadang tak komen tapi baca. Dia macam terkesan juga dalam hati kan. Oh ada kena-mengena macam ni. Sebab apa Kak Miza selalu sharing pasal life, pasal business. So saya tahu dalam kehidupan ni kita macam-macam, kita ada macam-macam versi. Sebab jalan cerita kita tak sama. Tapi saya percaya kalau kita boleh bagi sesuatu yang bermanfaat pada orang, kita macam Kak Miza kan. Macam kalau you all follow dia banyak, dia share tentang macam-macam benda. Jadi akan sedikit sebanyak pun berkongsi daripada apa pengalaman akak. Terima kasih ni sebab sudi baca. Dan juga terima kasih pada sesiapa yang dah pernah baca akak punya sharing. That's why topik pasal love yourself ni sebenarnya bila kak perhatikan orang macam tak apa-apa ambil indah kan ni kan. Orang tak kisah sangat. Mungkin saya rasa bila kita cakap love yourself, mesti orang fikir aku dah sayang lah diri aku, nak sayang macam mana lagi. Okey lah tu aku jaga diri aku. Tapi yang betul-betul pada Mimi kan, yang kalau kita fahami konsep love yourself tu adalah macam contohnya pagi tadi Mimi terbaca satu kisah macam sebelum kita doakan orang lain, kita doakan diri kita. Kenapa? Sebab selalu kita say, ya Allah Tuhanku, sihatlah kedua bapa aku. Kita minta kat orang lain semua yang baik-baik, Alhamdulillah. Tapi kita terlupa untuk diri kita. Kita kena doakan diri kita. Because inilah roh kita, inilah jasad kita yang kita gunakan setiap hari. Kadang-kadang kita lupa untuk berterima kasih, kita lupa untuk bersyukur, kita lupa untuk jadi doakan untuk diri kita kan, supaya kita, kenapa? Supaya kita sentiasa jadi bila kita doakan untuk diri kita, supaya kita sentiasa jadi orang yang apa yang kita inginkan. Contohnya yang baik-baik, contoh tadi kita jadi orang yang diri kita, tubuh badan kita sihat, jadi orang yang sabar, jadi orang yang baik, jadi orang yang ceria. Bila kita dah doakan kita semua, ini adalah makanan-makanan jiwa, tahu tak? That's why pentingnya sebelum kita doakan orang, kita doakan diri kita. Ini semua makanan jiwa. Jadi penting untuk kita sentiasa love yourself. Mana cintai diri kita. Sebab saya tahu konsep ni semua orang kata macam cukuplah kita sayang diri kita, nak sayang macam mana lagi. So hari ni kita nak kupas lagi detail. Kan? So cuba you all comment macam mana you all sayang diri you all. Saya nak baca komen dululah. Sebelum kita pergi sambil-sambil kita bercakap ni, saya nak baca komen. Macam mana cara you all sayang diri you all. You all buat apa kalau you all sayang diri you all. Cuba komen dekat bawah. Hari ni kita santai-santai je sambil bagi tips dan semoga memberi manfaat untuk you all. Okay? Cepat Ali. Kenapa gelap? Ben sejali sebab hari ni. Okay.
Okey, Assalamualaikum Adik. Oh, Assalamualaikum. Apa nama IG ni nak follow? I'm Siti. IG Kak Miza, Amiza 7. 7. Amiza 7. AMIZA 7. Jadi siapa nak follow IG Kak Miza, memang almost every day dia berkongsi macam-macam tentang life, dan of course saya selalu sebut yang dia antara role model orang perempuan juga. Dia dah melalui macam-macam jenis fasa-fasa kehidupan, jatuh bangun. Jadi kalau follow dia memang selalu lah dia share macam-macam benda. Okay, macam gitulah. Thank you semua, thank you May. Yes, pasal tadi May sharing tadi tu, akak baru teringat pernah akak diberitahu tentang kita yang pasal mendoakan diri kita ni. Dan juga sebenarnya apabila kalau kata lepas solat, kita kalau kita hadiahkan surah Fatihah untuk untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk orang-orang yang kita sayang, yang dah tiada lagi dengan kita. Tapi sebenarnya kita tak hadiahkan surah Fatihah kepada diri kita sendiri, kan, adalah untuk diri kita. Jadi itu memang cakap saya doa tadi tu, itu sebenarnya yang first kali apa yang kita bagi pada diri kita, itu adalah doa yang baik untuk diri kita. Sebab kenapa kita selalu bila kalau kita berdoa, kita akan doa untuk keluarga kita, untuk suami atau isteri kita, ataupun kedua ibu dan anak kita. Tapi kita selalu lupa tentang diri kita sendiri. Begitu jugalah daripada sesimpel-simpel rule yang itu pun, begitulah juga sebenarnya bagaimana kita menjalani hidup kita seharian. Di mana kita sebagai perempuan terutamanya, kita memegang peranan, banyak peranan kita sebagai anak, sebagai kakak ke, sebagai adik. Kepentingan orang lain, tapi dia meletakkan diri dia paling last ataupun paling bawah. Jadi kebanyakan memang macam tu perempuan. Yes. Okay, jadi sebab macam pada dia biar orang lain happy. Bila tengok orang lain happy, aku akan happy. Tapi sebenar-benarnya lah kan, akak percaya pada kalau kita tak gembira, bagaimanalah kita mampu nak bahagikan orang lain sebenarnya. So kita first kali kita kena gembira, kita kena happykan diri kita, kita kena sayang diri kita. Dia bukan selfish tau. Ramai orang akan fikir macam aku tak naklah jadi selfish. Selfish ni dalam bahasa Melayu pentingkan diri sendiri. Dia sebenarnya menyayangi diri sendiri adalah bukan pentingkan diri sendiri. Sebab apabila kita nak menyayangi dan menjaga orang lain, kalau kata kita tak jaga diri kita, macam mana kita nak jaga orang lain? Betul tak? So kalau bila kita sayang orang lain, contoh Mimi ada 3 orang anak dengan suami, apa yang Mimi kalau dah sayang tu, apa Mimi akan buat? Of course Mimi akan bagi yang terbaik. First kali Mimi akan bercakap dengan lembut, betul? Bercakap yang baik-baik, kan? Dan Mimi akan bagi yang contoh kalau aku makanan, Mimi akan masak yang sihat-sihat, yang berkhasiat, dan Mimi tak bagi anak-anak makan benda yang tak menyihatkan badan, kan? Kalau kita belikan pakaian, kita mesti pakai yang cantik. Tak sisi berjenama, tapi kita mesti macam pakai yang baju baru contohnya. Apa lagi, kita mesti masukkan dia sekolah yang terbaik, betul? Jadi tapi kita selalunya kat situ kita boleh relate. Kita akan bagi anak kita makanan-makanan terbaik yang mak ni. Kadang-kadang mak macam antara perangai mak-mak kan, apa kita lapar pun kita bagi kat anak. Itu antara benda-benda itu adalah macam simple dalam kehidupan. Tapi itulah yang dikata macam betul, baju mak paling lama apa, baju mak tak tukar tak apa. Tapi tak apalah, okey macam itu. Itu kata sikap lumrah sebagai seorang perempuan yang kita dahulukan orang yang kita sayang. Tak salah, boleh, bagus, kan? Tapi memang tak salah kita mendahulukan kepentingan orang lain. Cuma kita jangan meletakkan diri kita last kali. Sebab nanti kan kita akan macam rasa kita akan surprise kepada tu, yelah aku tak tukar baju, yelah. Dan apa yang kita cakap pada diri kita tu, macam mana kalau kita cakap dengan anak kita cakap benda yang elok kan? Tapi kita cakap dengan diri kita, aku tak bagus, aku tak cantik, aku tak boleh buat, aku
aku tak macam orang lain. Itu dah salah lah. Sebab kalau kita takkan cakap macam tu dengan anak kita. Kita takkan cakap, Ahmad, kau tak bagus, kau tak cantik, kau tak ni benda tu. Betul tak? Kan? So bermula dengan yang tu. Bermula dengan diri kita, cakap yang baik-baik, buat yang baik-baik. Sometimes orang tak tahu, kadang-kadang orang tanya juga, macam mana nak selalu positif. Sebenarnya memang kena start dengan diri kita, untuk kita setkan minda kita ni, diri kita untuk sentiasa positif. Sebab bila kita positif, dia aura dia tu lain macam tau. Dia ada dari segi aura. Sebab contohnya kalau kita bercakap pasal aura, kalau kita start dengan macam everyday, memang selalu start pagi, memang selalu remind juga on the mind circle ataupun kawan-kawan sahabat memang kenapa kena selalu bersikap positif, kenapa selalu bersangka baik. Sebab apa? Kita akan dapat vibe yang sama. So kalau kita start dengan diri kita, bagi vibe yang sama, aura yang sama, orang circulation kita ni yang melihat pun mudah-mudahan dapat vibe yang sama. So kita dapat aura yang positif. Dapat aura yang positif maknanya suasana tu dapat dalam keadaan yang tenang, yang happy. So bila kita buat hari-hari, just imagine kalau kita dapat hari-hari, secara tak langsung diri kita, mind kita pun akan clear. Betul tak? That's why pentingnya untuk kita start dengan diri kita dulu. Memang topik ni kalau nak bercakap memang macam mana macam klise. Macam klise. Orang kata macam it's not about macam kita nak cakap okay, aku positif. It's not about that sebenarnya. Macam Nani kata betul, mindset and circle memang penting untuk dapatkan aura positif. Nanti macam kata macam mana pula kalau sebab kita berdepan dengan ramai orang, ada macam-macam orang, setiap orang ada bagi vibe yang macam-macam. So macam mana kita nak atasi? That's why pentingnya bermula dengan diri kita. Kalau kita yang pilih circle untuk tidak, contohnya lah macam kita buka IG every morning kan, so kita scroll every day tu, kita akan nampak macam-macam post, macam-macam posting, macam-macam orang benda update. So kita berhak untuk tapis apa yang kita lihat. So kenapa? Jadi kalau kita nak dapatkan good positif, benda-benda yang baik, kita kena follow orang-orang yang kita tahu bagi positif yang bagus, orang-orang yang kita tahu bagi posting yang bagus, orang-orang yang kita tahu yang akan bagi aura yang bagus untuk kita. So check balik macam ni lah, check balik. Kalau kita rasa macam orang ni baik, bukan kita kata orang tu tak bagus. No, semua orang berhak untuk bagi emosi, tapi kita ada pilihan. Kita ada pilihan. Jadi bermakna kalau pagi tu kita dah dapat dah orang-orang yang positif, kawan-kawan yang positif, circulation yang positif. So benda tu akan memberi impak pada kita dan dia akan bagi kita rasa macam okey, setidaknya kita boleh belajar satu hari ke satu hari, ataupun untuk ajar diri kita untuk sentiasa sayangi diri kita. Sebab bila cakap love yourself ni, sebenarnya benda ni adalah satu benda yang subjektif, tapi memang kita kena ajar, kita kena belajar, betul tak? Kita kena train. Benda tu bukan yang alah bolehlah dia dapat macam tu. No, benda tu kita takkan, not everyone boleh dapat, tapi kita boleh, semua orang boleh. Dia macam ni lah, mula-mula kita tak pernah masak yes kan? Tapi kalau kita praktis masak, lama-lama kita pandai. Dia bermula dengan langkah pertama. That's why langkah pertama adalah menyayangi diri kita dulu. Bila kita sayang diri kita, kita tahu apa yang kita nak, yang terbaik untuk diri kita. So yang terbaik untuk diri kita ni, macam kita cakap, first kali dia jaga dia punya space, dia jaga dia punya energy. Sebab kita tak boleh nak kawal apa saja yang di luar kita, betul? Because akan ada orang-orang yang pelbagai ragam dan pelbagai kerana, ada yang positif, ada yang negatif. Tapi kita tak boleh kata terus reject diorang ataupun terus macam buat musuh, tidak. Tapi apa yang kita boleh buat adalah kita ada pilihan untuk kita hadkan. Jadi apa yang tadi Mimi share, aku suka sangat. Pandai Mimi. Proud of you. Betul, sebab sebenarnya apa yang kita masuk dalam, tadi kita cerita pasal makanan kan, apa kita makan, makanan yang betul. Jadi bila kita apa yang kita masuk dalam mind kita pun adalah benda yang kita pilih. Kalau kita masukkan benda yang negatif, benda yang toksik, yang akan keluar apa? Dia macam ibarat kalau kata kita dalam air putih tu, kita bayangkan kita ni adalah satu dalam air ni ni dia.
Ni adalah kolam kita lah, kiranya kolam minda kita lah, bersih je pagi. Lepas tu kan kalau kata kita masukkan pagi, aku tak sempat lah nak buat ni, ataupun kenapa orang ni buat macam ni, baca pula benda negatif, ada pula orang cakap dengan kita, kau tak bagus sebenarnya, kalau kau buat ni mesti gagal. Lepas tu kita pun masukkan, kita pilih untuk masuk, padahal sebenarnya kita boleh je tapis kan ada penapis kan, kita boleh tapis. Tapi kalau kata masukkan dengan segala yang benda yang kotor-kotor ataupun benda-benda negatif tu, so berkeladak lah kepala otak kita. Jadi that's why akak cakap kita kena perhatikan apa yang kita masuk dalam mind kita, dalam badan kita. Bukan cakap dalam badan je, dalam mind. So kita kena keep on telling ourselves that sebenarnya terima kasih Niza, berterima kasih dengan diri. Bila last kali kita berterima kasih dengan diri kita sendiri? Bila last kali kita cakap pada hati kita, terima kasih sebab jantung kita berdegup walaupun tanpa kita ketahui waktu malam masa kita tidur. Pernah kita berterima kasih? Pernah kita rasa macam kita menghargai diri kita? Terima kasih kerana telah membawa aku kepada aku yang hari ini. Betul tak? Sebab kita ni our favourite show yang tak ada anak-anak nak tengok cerita kartun. Just like a small kata space yang kita boleh berada dengan kita sendiri. Itu adalah self reward yang selalu akak attach. Macam contoh akak punya self reward adalah travel. Because travel dia akan membawa satu pengalaman yang baru, tempat yang baru, suasana baru. So benda tu walaupun akak dah balik daripada travel, benda tu tetap dalam memori akak. Benda tu adalah sebab setiap ke mana akak pergi, akak travel tu dia akan membuat satu memori kan, satu pengalaman. Jadi begitu jugalah. Tapi kalau dengan material, contoh kalau kata kita beli handbag, there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that. Tetapi handbag tu, percayalah, first day je kau akan rasa happy. Second day pun kau happy jugalah. Third day pun kau happy. Seminggu lah, macam seminggu keserongan. Ada pengalaman. Betul, lepas dah seminggu kan, handbag je. Lepas tu dah nak cari handbag lain. So yes, self reward is also juga satu untuk kita memberi diri kita lah. Tak salah untuk kita buat begitu. Okey. Tapi sebenarnya suka juga nak bercakapkan tadi pasal air kan. Apa yang kita masukkan apa semua. Sama juga macam pemakanan. Itu pemakanan juga antara cara kita sayang diri kita. Sebab kadang-kadang kita jenis yang makan ni semua benda. Tak sayang ke badan tu sebab you all tahu nanti you all call make up maybe makan je semua benda. Yes, akak makan semua benda tapi akak tapis juga. Maknanya akak kena pastikan apa yang akak makan tu adalah benda-benda yang berkhasiat. Contohnya itu antara kita sayang diri kita. Sebab contohnya macam kalau kita tahu kat luar kan ada macam-macam hidangan. So kita pilih yang mana kita tahu okey hari ni hari yang kita cheat day atau ada mana cheat day tu macam reward kita nak makan apa saja. Tapi di other day mungkin kita control balik. Kita boleh makan apa saja tapi yang berkhasiat. Contoh bagi saya jenis yang sangat suka makan. I love food. I enjoy bila makan. So tapi saya kena pastikan juga yang apa yang saya makan tu berkhasiat. Sebab apa saya menyusu anak. Saya menyusu anak dalam masa yang sama saya umur makin meningkat. Jadi kita kena jaga supaya kesihatan kita masih lagi terjaga supaya tak ada. Sebab kita tahu bila melibatkan kesihatan ni pemakanan adalah salah satu benda yang sangat berkait rapat.
satu buah paling penting. Saya tak pernah stop. Every day memang kena ada dalam peti ais tu, sampai anak-anak pun dah terikut. Jadi memang itu antara benda yang kita tahu, antara yang bagus untuk badan kita. Itu antara Itu yang susah tau orang nak buat. Sebab buah ni kadang-kadang bila ada je dia orang makan. Kita macam Mimi tak. Dia memang kena ada buah. Sebab dia tahu dia makan macam-macam. Maknanya macam-macam tu bukanlah maknanya macam-macam. Apa benda? Maknanya dia jenis yang orang yang bukanlah kata nak macam acah-acah diet ni. Tidak. Tetapi dia akan pastikan dia ada sayuran dan buah. Yang itu sebenarnya adalah fiber juga yang membantu menetralkan balik kiranya segala pemakanan-pemakanan yang dia makan. Dan di samping itu sebenarnya dia amalkan juga amalan-amalan selain daripada bahan-bahan natural tadi seperti buah-buah dan sayur-sayuran. Dia amalkan juga Efira. Senang. Sebab supplemen. Sebab kenapa dipanggil supplemen makanan tambahan? Sebab kadang-kadang kiranya segala berkhasiat yang dalam ni kan, kita boleh je nak ambil contoh nak makan tomato, apa lagi dalam ni ada collagen, ada acai berry, ada asal zantin, ada strawberry, segala berries kan. Tapi yang ni dalam dah lengkap. So pada siapa yang kat luar sana yang contoh tak dapat lah nak buat stok buah hari-hari kan, stok hari-hari, lepas tu sayur, semua benda kan. Kadang kita tak apa-apa nak rajin sangat. Kalau kita rajin tu bagus, effort. Memang kalau nak apa-apa memang kena ada effort. So kalau mungkin kalau yang jenis yang sibuk tu, antara cara mudah adalah Efira. So yang ni dia dalam bentuk serbuk. Yang ni akak tambahkan satu ataupun 2 kali sehari, tapi akak tambahkan satu. Akak itu akak terstok kejap kat business share. Akak terstok sebab terputus stok kan. Habis 2 bulan itu 2 bulan. Jadi akak terputus stok. Jadi akak lama dah tak minum tau. Lepas tu PKP pula kan. Bila PKP, lepas tu PKP makanan masa tu memang kita silapar je lah kita rumah kan. So kita duk makan jajan, duk makan segala pokok lah selain daripada makanan ruji nasi tu lah. Sebab kita rasa nak ngunyah je tak ada buat apa. I'm sure ramai yang akan rasa cerita masa PKP kan. Masa PKP akak naik badan dalam 4 kilo kot. 4 kilo kot. So lepas habis PKP tu akak dah start macam rasa letih tau. Sebab kita makan banyak, letih, lesu, dengan tak minum Efira pula. So akak dah rasa macam exhausted, rasa macam cepat penat. Dan bila stop Efira sampai balik, akak start amalkan balik dan akak start kontrol balik pemakanan akak. Akak start minum air putih. Sebelum masa yang PKP tu akak asyik dengan sirap aja. Akak kan. Sebab bila dah rumah macam akak pun bagi inspirasi dan saya kan akak cakap selalu minum air kosong. Senang memang dia jarang minum air manis. So memang everyday keluar ke apa semua memang minum air manis. Satu hari dia akan pastikan contoh sebab kita tengok 5 suam juga. Jadi itulah satu kelas yang macam bagi sugar kat dia lah. Dia rest kat rumah ke kat luar memang minum air kosong. Sebab tu penting ke kita untuk jadikan sesuatu yang kita rasa macam bagi sumber inspirasi. Dia bermula dengan simple-simple je. Daripada kecil je kan. Sekarang tu lah macam Kak Miza dia kata dia tak minum air masak sangat, dia memang kena lebih air kosong. So dia jadi macam terdetik. Kita tak boleh sebab saya sangat suka minum air manis. Suka sangat. Lepas tu jadi suka keluar. Bila suka keluar kan kita suka nak order air. Betul. Air macam-macam. Air ni lah, air tu, air ni. Tak order. Tapi sebenarnya betul. Kita juga yang kena ubah. Kalau kita tak ubah, kita berbalik kepada live yourself. Kalau kita tak ubah, benda tu takkan ada kata perubahan. So macam saya start ubah dengan saya dah tak nak. Saya bukan kata drastik saya kurangkan air manis. Bila dah kurang. Serius. Jarang dah. Satu hari dia akan pastikan contoh macam tengok 5 suam. Tapi suka tengok 5 suam kan. Itu je, satu cup je. Tak sangka Kak. Betul, daripada akak lah memang belajar. So dia sama malam dia akan pastikan at least 8 gelas tu kena cukup. Tapi more than that. Betul. Ini selalunya orang kan, kalau kata orang yang nak beli Efira, saya kena ke minum air putih banyak. Korang tak minum Efira pun kena minum air putih banyak. Sebenarnya sebab ini adalah rahsia. Satu rahsia kita macam mana rahsia apa? Dalaman Rasa dalaman sebab bila manis dia akan buatkan
kita bila manis ni kan, dia akan kita sebenarnya bila kita minum manis, kita akan buat lagi craving tu sebenarnya. Kita rasa craving nak lagi manis, nak lagi manis. So bila kita minum air putih, memang ada orang kadang tak boleh minum air putih, macam mak akak dia tak boleh minum air putih sebab dia tak sedap. Tapi sebab akak dah biasa, bila kita dah hari-hari, kita dah tak heran langsung tau. Kita macam tak apalah oleh sebab tu penting untuk kita ubah mindset kita. Tapi tak ada orang kata 8 gelas sehari tu klise tu sebab benda tu betul. Sebab benda tu yang fact. benda yang betul tu benda yang mungkin kalau orang tak nak buat. Terbebel pula. Nah, ini cerita pasal pemakanan lah kan. So tadi sama balik tadi akak, jadi bila akak dah dapat stok Aifira balik, jadi akak makan lah yang akak minum benda ni pagi, dan akak dapat kontrol akak punya nafsu makan. Tadi kan akak dah start minum air putih, so akak notice kan berat badan akak dah berkurangan dalam 2 kilo lah baru. Tadi naik 4 kan, dah berkurangan 2 kilo. Dan akak makan pun kan dah tak ada macam makan berselera banyak tau. Sebab Aifira ni juga dia membantu kita untuk rasa kenyang, because dia ada segala khasiat seperti macam astaxanthin, dan juga dia ada sama peptide, dia ada collagen, dan dia bersifat ada protein yang membuatkan kita rasa kenyang sepanjang hari. Dan juga bila malam-malam akak dah tak rasa penat. Kalau tidak, dulu balik kerja pukul 9 malam akak dah terlepek dah kiranya. Sekarang ni pukul 9 malam akak boleh lagi kiranya melayan anak, buat temankan dia buat homework, tak adalah akak tertidur kiranya kan. So that's why Aifira juga dia membantu untuk menambahkan tenaga. Sebab kita ni bila kita penat, bila kita lesu, kerana kita tak jaga badan kita. So akak start balik, that's why topik hari ni sebab akak rasa ada satu kesedaran untuk akak daripada dulu. Cuma kadang-kadang kita terlupa. Of course, kita kadang-kadang terikut-ikut dan juga kita terlupa sebenarnya. Tapi there's nothing wrong. Kita start balik. Macam akak start balik. Oh, aku dah lama tak minum air suam. Minum air suam balik. Oh, aku dah terstop minum Aifira sebab itu putus stop. Minum balik kiranya. So, start balik jaga pemakanan dan juga jaga apa yang dimakan hari-hari, itu je lah yang memberi kesan. Kalaulah kita boleh kontrol pemakanan kita, contoh kalau pemakanan yang sihat, sebenarnya kita kena ada sayur-sayuran banyak, kita kena ada buah-buahan, kita tak boleh makan benda-benda yang macam nasi yang terlalu banyak. Nasi pun sebenarnya sikit, 1/3 maknanya 1/3 kan. Yang the rest adalah lauk dan dia kena colourful lah. Pemakanan kena ada macam banyak colour, ada hijau, ada ni semua. So kita kalau makan kat kedai lunch, tak adanya kita dapat nak buat benda kalau makan kat luar lah. Even makan kat rumah pun kadang-kadang sayur-sayur yang kita masak tu semua dah dimasak. It's not fresh. Kalau memang makan sayur fresh, Ulang-ulang makan. see? Saya macam kalau kita masak pun antara satu kelebihan kalau kita macam Meme kan. Macam Benumuan dia jenis yang nak juga Meme masak. Kita tahu dia jenis yang nak healthy food. So buatlah Benumuan lagi kan. Dia lagi hardcore punya fitness, maknanya yang jaga makanan. Macam tu. Tapi itu pun sebenarnya adalah circle yang bagus untuk Meme. Cubalah kalau your partner jenis yang suka makan benda-benda yang tak menyihatkan, sedikit sebanyak kita pun ikut juga. Betul. Kan? So mungkin dia bermula dengan kita. Mungkin suami kita tak makan benda sihat. Bila kalau kita masak benda sihat, dia startlah makan benda sihat. Tengok macam Meme, dia tengok akak benda putih. Sesekali bila dia nampak, bukan maknanya akak tak paksa pun. Tak paksa tau. Kita pun jaranglah jumpa kan. Tapi kita tahu macam setiap kali jumpa tu dia benda yang kosong. Kita daripada kita tengok, kita ikut sikit, perlahan-lahan kita buat. So maknanya dalam kehidupan ni, kalau bukan kita menjadi faktor utama untuk orang berubah, mungkin kita boleh lihat orang lain untuk kita dapatkan inspirasi. Kita ambil yang baik-baik. Ambil yang baik-baik. Kita boleh pilih. Kita ambil yang baik-baik, tinggalkan yang tak baik. Kita tahu, memang saya cakap nanti kita selalu dengar benda tu. Tapi kalau kita praktikkan tak? Praktikkan tak benda tu dalam hidup kita? Macam tu kan. Macam pasal nak jadi baik, pasal jadi nak jadi mindset kita kena ubah. Semua benda tu semuanya memang kita selalu dengar, you all selalu dengar. Tapi saya tahu dari segi percentage, mudah-mudahan yang tengok ni ambil tiba. Mudah-mudahan yang tengok ni kalau apa yang kita kongsikan ni dapat bagi manfaat yang baik, ikut macam tu kan. Sebab bukan untuk siapa pun, untuk diri all juga. Macam tu. Dia sampai kata kita kena belajar mencintai diri kita.
bermula dengan first kali doakan untuk diri kita. Selepas itu baru kita doakan untuk orang-orang kesayangan dalam hidup kita. And then bagaimana kita bila kita, apa yang kita cakap pada diri kita, bagaimana kalau kata kita nak memujuk anak, kita jugalah kita nak pujuk hati kita. Kita jangan sabotage diri kita. Most of us akan selalu go for I'm not great, saya tak bagus. Kita Natasha Isabella doa macam mana? Doa macam mana ni Syarul kalau Mimi buat? It's okay. Macam kalau kita tak hafal dari segi doa yang bahasa Arab apa semua, kita boleh je Doa daripada hati. doa dari hati untuk kita. Doa yang baik untuk diri kita supaya doa yang Allah Ta'ala semoga diberikan kesabaran untuk diri kita, jadikan kita orang yang baik, jadikan apa yang kita rasa untuk diri kita. Itu sebagai salah satu tanda kita bersyukur dan juga berterima kasih untuk diri kita. Sebab itu adalah makanan jiwa kita. Kita tahu apa yang terbaik untuk diri kita. Doa itu adalah masa kita dengan Allah untuk doa apa saja yang kita perlukan. Jadi sebab selalunya kita akan start dengan doa untuk orang yang kita sayang kan. So hari ni kita check balik doa. Kita doakan dengan kita Nabi Muhammad. Kita doa dulu tersebut and then kita start doa dengan diri kita juga lah. Whatever what kind of doa yang you all nak, you all yang tahu. So doakan dulu. Daripada doa kita, doakan orang yang kita sayang. So itu yang kita kena buat. Sebab kita tak buat, kita pasti try buat. Pasti kita buat. So macam momen macam tu adalah sangat penting. Contohnya kalau whatever time yang kita rasa sesuai, selalunya lepas solat lah kan. Selalu lepas solat kita ada masa. Lepas ni solat jangan laju-laju doa. Betul. Ambil masa. Ambil masa. Sebab itulah masa kita dengan pencipta kita. Betul tak? Selalu orang akan kejar-kejar. Itu macam Natasha Isabella. Macam tu tak faham. Tak pernah doa untuk diri sendiri. Selalu doa untuk orang lain. Yes. Itu kebanyakan yang kita buat dan kita lupa. Sebab kita rasa macam tak apalah. Diri kita okey. Memang kita okey. Semua Alhamdulillah okey. Mungkin ada kadang-kadang orang selalu berdoa bila time kita rasa macam kita sedih, kita rasa perlukan something, kita rasa macam bila kita perlu. Jangan buat benda tu sebagai habit setiap hari untuk doakan apa saja yang terbaik untuk diri kita. Bila benda sebab janganlah kita rasa macam bila kita perlu kita bawa kita nak doa. Sama je kita doa untuk orang lain. So hari-hari kalau kita doakan orang, of course orang itu pun akan doakan yang terbaik untuk kita kan. Jadi kita pun doa untuk diri kita. Macam tu lah. So kita buat hari-hari. Kalau sampai belum buat tu, kita start dulu ambil masa. Contohnya mungkin kalau hari-hari biasa yang kita, contohnya kalau waktu kerja kan mungkin kita tak dapat masa, waktu solat tu lama kan, sekejap tu lama tu orang cari pula. Kita yang create masa tu mungkin dari macam lepas subuh kita ada masa sikit, tak apa. Sebab kita yang faham diri kita. Sebab itu adalah makanan jiwa kita yang kita perlu ajar. Sebab bila kita dah buat benda tu secara rutin, InsyaAllah you all nampak satu perubahan dia akan membagi satu impact yang berbeza, satu aura yang berbeza. That's why start dengan sayang diri you all dulu. Okay? Macam akak macam akak cakap lah, macam Mimi cakap tadi lah, akak pun tak adalah hafal doa-doa yang komprehensif, yang betul-betul maknanya yang ni. Of course ada doa-doa dia tahu sebenarnya, betul, tapi selalunya akak akan doa yang simple. Akak just share lah akak akan doa satu, cakap ya Allah ya Tuhanku, gerakkanlah hati aku, gerakkanlah langkahku dalam jagaan dan lindunganmu sentiasa. Kerana akak percaya setiap gerak hati akak adalah milik Allah dan Allah gerakkan. Apa saja kita nak buat pada apa-apa satu masa ataupun pada hari itu, semuanya adalah dengan gerak hati yang Allah gerakkan. Okay? Jadi bila akak minta supaya berada dalam jagaan dan lindungan dia, kerana dia yang menggerakkan hati akak untuk akak berlaku apa-apa saja. Jadi kadang-kadang doa tu kan, dalam kereta pun akak boleh doa begitu. Dan akak selalu doa maknanya ya Allah ya Tuhanku, dekatkanlah aku dengan orang-orang yang memberi kebaikan pada aku dan jauhkanlah orang-orang yang memberi mudarat pada aku. As simple as that. Sebenarnya benda tu adalah something kita bercakap dalam hati kita, tapi sebenarnya kita directly connect dengan Allah. Sebab Allah Maha mendengar apa yang kita cakap. Selain daripada kalau kata kita berdoa sewaktu selepas solat, tapi kenapa kita kena limitkan hanya pada 5 waktu sehari saja? At all times, kalau kata kita nak keluar rumah pun, ya Allah Tuhan aku gerakkan hati aku dalam langkahku dalam jagaan dan lindunganmu sentiasa ya Allah. Keluarlah kiranya. Sebab akak nak doa yang terbaik supaya akak dilindungi dan dijaga dalam lindungan Allah kiranya. Lepas tu baru kita doakan, ya Allah Tuhan aku lindungilah anak-anak
anak aku, keluarga aku dalam rahmat-Mu ya Allah. Itu maksud akak. Maknanya first kali selain daripada kita mendoakan orang lain, kita doakan diri kita juga. Sebab kita ni setiap hari kita sentiasa berdepan dengan challenges, dengan cabaran, dan kita selalu diduga. Kerana kita manusia biasa, kita tidak perfect. So ada masa-masa kadang kita diduga dengan perasaan marah, ada kadang-kadang kita diduga dengan perasaan negatif. Tetapi kan apabila kalau kata kita berdepan dengan situasi-situasi yang menduga kita, apabila kita sentiasa beringat, ya Allah Tuhan, kau lindungilah aku, kau gerakkanlah hati aku dan langkahku dalam jagaan dan lindungan-Mu, insya-Allah Allah akan sentiasa lindung. Itu satu kepercayaan akak. Dan itu juga sebab bila kalau akak percaya dan akak doa untuk Allah dekatkan akak dengan orang-orang yang memberi manfaat dan kebaikan pada akak. Kalaulah kata kita berada dalam satu keadaan orang yang negatif, orang yang suka bergosip, orang yang suka memberikan, kita boleh rasa Allah bagi kita gerak hati untuk rasa benda tu sesuatu benda tak best. Dan kita, kerana kita sayangkan diri kita dengan sopan dan polite, kita akan hadkan dan kita akan bergerak jauh, kerana itu jugalah yang langkah Allah aturkan, tanpa kita hurt orang tu. Betul tak? Jadi mesti Allah akan tentukan, aturkan yang akan ada sesuatu keadaan yang buat kita tak dekat dengan orang yang memberi mudarat pada kita tu. Definitely. Dan saya selalu percaya setiap jodoh dan pertemuan kita ni, apa yang macam contoh hari ni diizinkan akak untuk live dengan Mimi untuk memberi manfaat pada korang, itu pun Allah izinkan. Itu pun Allah gerakkan hati kita. Betul tak, Mimi? Apa yang Mimi nak cakap, itu semua Allah gerakkan. Apa yang korang nak tanya, itu pun Allah gerakkan. Banyakkan sebut nama Allah, sebut doa, betul kan. Itu sajalah. Akak nak cakap pasal agama, pasal doa, akak cukup rasa segan kerana akak rasa sangat jahil. Tapi akak cakap benda yang simple daripada akak, sebenarnya pengertian tu yang sangat mendalam. It's not just about bercakap dalam doa dalam bahasa Arab semata-mata. Sebab yang penting kita kena tahu apa maksud dia tu, and meaning, feel dia tu kan sampai ke jiwa kita. Kalau kita hafal doa tapi kita tak faham maksud dia pun, dia seolah-olah macam kita message kawan kita tapi dalam bahasa lain, tapi kita tak faham apa kita nak cakap. Kerana kita sekarang tengah nak communicate dengan pencipta kita. Gitu. Bagusnya positif selalu. Mudah-mudahan. Natasha, balik-balik banyakkan self reward. Yes, darling, boleh self reward tu. Memang kita kena selalu reward diri kita. Tetapi reward diri kita tu ada banyak cara. Sebenarnya dengan breathing pun adalah reward pada diri kita. 434. 434 kan 844. 434. Sebab Itu macam mana? breathing. Kita kan selalu breathing ni is actually salah satu konsep yang paling asas sebenarnya. Kalau kita tengok kan, kita akan breathing ikut dan kita je. Kita tak breathe betul-betul. Bila kita breathe maksudnya bernafas. Bila kalau kita bernafas sebetul-betulnya, kita dapat memberi oksigen yang secukupnya dalam badan. Dan apabila kita bernafas, jom kita try. Kita tarik nafas 8. Tarik nafas 8. Tarik nafas 8. Lepas tu hold 4. Dan let go 8. Dalam kiraan 8. How do you feel? Relax, rasa calm. Sebab badan kita ada masa yang cukup. Kita selalu akan tak sempat 8 tu, kita akan nafas. Cakap sekarang tengok cakap satu nafas kau. Tak aku okey je kan. Okey, ni ada Adri Lutfi, 5 tahun hidup dalam tekanan dan kekurangan lepas berpisah dengan iswah dan anak. Moga perkongsian ini dapat memberi semangat yang baru. Semoga akak mengharapkan agar benda ini bermanfaat pada semua. Kerana benda-benda ni macam cakap tadi, dia banyak sebenarnya cara bagaimana kita nak bangkit semula, bagaimana kita nak keluar daripada kejatuhan terutamanya. Tapi first kali kita kena bermula dengan diri kita dulu. Kerana tidak ada orang lain yang akan bantu kita melainkan diri kita. Orang lain hanya boleh mendengar, hanya boleh menasihatkan, hanya boleh menjadi bahu untuk kita bersandar kalau kita nak mengadu ataupun kita nak menangis. Memang akan ada, tetapi tidak ada orang yang boleh betul-betul nak menarik kita keluar daripada situasi yang kita tengah alami, melainkan diri kita sendiri.
So seteruk mana, selemah mana pun, kita first kali adalah kita kena balik semula kebergantungan kepada Allah, kerana Allah yang memberikan kita pertolongan dan semangat, kerana tiada daya dan upaya kita melainkan bantuan daripada kita kan. Orang yang positif hidup akan tenang selalu, betul, dan benda tu kena kita train kan. Akan selalu comparekan benda ni kan, ikut macam Mimi biasa pernah workout. Pernah kalau dengan anak. First time workout memang ingat tak sakit-sakit badan? Betul. Sebab bila kita first time kita jogging ke, first time kita workout ke, ataupun first time kalau kata kita tengah acting, kalau kita ada apa kata khusus rentas desa ke, the next day tu kita akan sakit-sakit badan. Kenapa? Sebab masa kita tengah mengembang, masa kita tengah nak get used untuk apa? Sebab selesakan, sebab masa kita dah terlalu lama hidup. Jadi kalau kata most of us lepas saja kita sakit tu, kita terus dah tak pergi gym, terus dah tak jogging, tunggu lagi sebulan ke, ada tunggu lagi setahun. Tetapi bila kalau kata kita teruskan, maknanya the next few days pun kita sakit-sakit pun kita tetap teruskan, lama-lama sakit tu akan hilang, kerana masa kita dah get used to it. That's why dia memerlukan habit. Sama jugalah macam mana apa yang kita nak amalkan dengan diri kita, habit kita. Maknanya habit dalam bahasa Melayu apa? Rutin kita. First nak train our mind untuk jadi positif memang susah. Sekejap je positif pagi, petang dah lagi. Itu tadi yang orang tanya macam mana nak jadi. Nak start untuk belajar tentang bagaimana nak menguasai minda, bagaimana nak menguasai diri. Dibuat sekarang guru 16 tahun. That's why akak dah boleh, maknanya benda tu akak terus automatically switch. Kalau ada benda negatif, akak tahu bagaimana untuk akak switch. Same goes to Mimi. Bila dia melalui pengalaman hidup dia, baik suka dan duka, dia go through sendiri dan dia belajar. Lepas pada tu dia dah tahu dah, oh kalau macam ni aku kena react macam ni. Betul tak, Mi? Tapi of course first time sakit. First time dia tak jatuh. Kerana semua orang bukan kata tiba-tiba dia bermula buat lahir-lahir terus positif. Alhamdulillah. Kan? Tetapi memang lahir-lahir budak memang selalunya tak ada masalah, dia akan gelak positif. But along the way, apa yang akan mempengaruhi dia? Kebesaran dia, sekeliling dia, apa yang dia lalui, pengalaman dia. Betul, begitulah kita. Tapi kita yang kena bantu diri kita. Kita sayang diri kita. Okay, dah. Kesimpulan, jom senam selalu. Gitu. Dia tak payah senam sangat pun sebenarnya. It's good enough that kita bergerak. Itu je. Jangan maknanya kalau kata parking jauh pun at least jalan. Betul tak? Siapa yang suka parking betul-betul depan entrance? Orang yang suka shopping. Alright, so itulah perkongsian daripada Kak Miza. Kalau you all nak dapatkan, kata nak, macam saya kata tadi, nak dapatkan good vibe every day, jadi follow orang yang best-best. So salah seorang ni Kak Miza, dia memang kongsi benda-benda yang sharing yang bagus untuk live kita, insyaAllah mudah-mudahan. So boleh follow IG Kak Miza, Amiza7 Facebook. Kalau Facebook Kak Amiza Amiruddin. Amiza Amiruddin. So Kak Miza ni adalah founder Efira. Kalau you all selalu nampak Efira, sebenarnya di sebalik Efira adalah hadiah Kak Miza. That's why macam Efira ni sebenarnya bila kita rasa bagus, bila kita rasa sihat, kita rasa tenaga, kita akan look good. That's why apa yang korang nampak sebenarnya adalah kerana korang kata macam cantik dia ni, kerana selain daripada dia mengamalkan ni, because of dia rasa bagus, dia rasa sihat, dia ada aura yang bagus juga. So nak cantik, nak sihat, bertenaga, dapatkan awak dah jadi iklan lah. Kena try Efira ni. Efira Plus ni dah daripada tahun 2012 korang. Dan kalau kata orang dah ramai kat luar sana kenal, dan satu ni sebenarnya korang boleh cuba sebab sakit ni sebenarnya. Dia ada 15 cm.
Jadi 15 cm untuk 15 hari. Korang cuba 15 hari ni pun korang boleh nampak dah dia punya kesan-kesan dia. Antaranya first kali adalah korang akan rasa bertenaga. Kan korang rasa bertenaga. Lepas tu korang akan dapat rasa kulit korang bila korang bangun tidur tu akan rasa moist, licin, debu. Tapi dalam masa 2 minggu korang boleh nampak lagi banyak perubahan-perubahan yang ketara. Satu ni harga dia RM88. Betul? RM88 sekali dengan postage. So untuk 15 hari. Jadi korang boleh dapatkan daripada HQ, korang boleh DM IG Efira to you, ataupun korang boleh dapatkan daripada dealer-dealer. So jom kita cuba buat ni sekejap lah, kita tunjukkan. Ni. Ini adalah Efira dalam bentuk serbuk. Ini adalah Efira So Efira pagi. Akak pamit pagi. Sebab setengah orang dia sebab pagi ambil malam pun boleh. Bila malam kita ambil hari tu tengah rehat kan. Jadi dia bekerja waktu kita tengah rest. Nak ambil 2 kali pun boleh. Banyak sangat. Campur dengan air kosong saja. Ni, okay, ni shaker dia. Alright, air dia banyak ni je. Kan? Okay. Nampak tak? Dia dalam bentuk serbuk. Satu yang best Efira ni, dia akan buatkan macam akak paling suka selain daripada tenaga, dia akan buatkan akak lawas. Jadi hari-hari memang akak akan membuang dengan normal, bukan memerut. Bukan memerut, bukan nak kejar-kejar tak sempat nak buka pintu. Sekali. Macam tu lah kan. Sebab dia ada gam akasia. Dalam dia ada gam akasia yang merupakan satu fiber dan juga kaya dengan probiotik. Dia menjaga usus kita. So kalau kata kita makan, kadang-kadang bila kalau kata akak terasa bersalah makan benda yang over sikit, especially hari tu depan raya, makan rendang, makan ketupat, pulut lah, lemang lah, kuah kacang lah, cepat-cepat akak minum dia. Dalam dia akan detox secara sihat lah. Yes. Itu antara sebab saya boleh maintain. Inilah dia Efira, dia membantu untuk melancarkan perawasan saya. Tapi kan memang betul tau akak, bila I notice bila akak dah stop 2 bulan tu, bila akak stop 2 bulan, bila akak minum balik, akak dapat lagi kesan dia lebih best. Sebab akak dah sort of like normalizekan badan akak. Kalau tidak, bila akak minum setiap akak dah minum lama daripada tahun 2012. Jadi bila akak terstop itu sebab tak ada stok. So bila akak dah stop, badan akak dah macam dia dah keluarkan tu, bila akak minum balik, dia cepat dapat result. So that's also another tips sebenarnya pada siapa yang especially yang dah minum lama. Korang boleh break sekejap dalam masa 1 minggu, 2 minggu. Lepas tu korang start minum balik dan korang akan dapat dia punya kesan dia tu, korang boleh rasa sangat. Memang kan stop tak? Tak pernah. Tapi katalah kalau terpaksa stop pun, don't worry, dia tak ada kesan apa-apa kiranya. Ataupun kalau nak jarak-jarakkan, nak jarak-jarakkan pun boleh. Especially sebab ramai pengguna-pengguna kita yang dah minum bertahun-tahun. Betul tak? Ada yang tercurang pun ada, yang cerita. Tercurang lepas tu patah balik. Patah balik kan. So korang boleh dapatkan yang ni, Efira Plus ni. Satu kotak ni ada 15 cc, harga dia 88. Korang boleh dapatkan daripada dealer dan juga korang boleh contact kita punya HQ Efira to you. Natasha, nama Efira tu maksudnya apa? Macam mana akak boleh terinspirasi buat produk ni? Okey, itu nanti insyaAllah Natasha kita buat di session yang akan datang. Tapi okey, akak je sebagai ringkas ya. Efira ni dia sebenarnya adalah maksud maksud dalam bahasa Greek sebenarnya. Efira ni kiranya macam dia punya dewa-dewi laut lah gitu. So sebenarnya metafora saja, because akak sukakan laut dan akak selalu percaya rahsia kecantikan tu adalah seluas lautan, dan juga begitu juga sama dengan konsep rezeki pun adalah seluas lautan. So that's why kalau tengok Efira ni, dia punya colour dia nampak tak macam ala-ala pantai ala-ala laut di Maldives. Kan? Jadi bawah ni adalah laut dalam gitu. Kalau laut dalam kan gelap kan. Yang atas tu laut atas, nampak? Kan? So sebab kiranya itulah konsep utama Efira, dan juga Efira ni dia sangat Okay, boleh bantu dengan air sejuk tak? And time period boleh minum macam biasa ke? Sebab saya baru first time beli semalam.
Okay, selamat mencuba. Okay, macam akak suka minum air sejuk. Macam Efira, boleh air sejuk ataupun air suar. Tapi jangan air panas. Sebab apa? Air panas dia akan matikan kolagen. So air sejuk boleh. Saya period boleh ambil macam biasa, tak ada masalah. Tak ada apa-apa pasal tu. So boleh continue macam biasa. So all Boleh the minum best. setiap hari Nanti share sebulan. tau experience. Nah, macam mana akak Kita nak nak sebut ni? turunkan berat badan boleh juga ke Fatia? Okey, pada akak sebenarnya Efira ni bukanlah produk kurus yang ada laxative, yang ada yang boleh buatkan kita macam apa orang kata buang air besar bertalu-talu, yang buangkan air dalam badan, tidak, tetapi dia ada kandungan-kandungan antioksida yang dapat mengawal berat badan kita. So kalau kata berat badan berlebihan, dia boleh kawal. Macam akak sangat suka sebab dia buatkan perut akak sentiasa kenyang, akak tak makan banyak, dan juga dia buatkan akak membuang tu normal setiap hari. Sebab kita orang perempuan kadang-kadang, especially lepas beranak, susah sangat nak membuang hari-hari. Macam akak dulu, macam akak hamil dulu, jenis yang membuang tu normal 2-3 hari sekali, ataupun kadang 5 hari sekali pun boleh membuang. Macam tu. Sebab itu adalah normal kita orang punya, how our body punya reaction. Bukan maknanya kita orang sebelit ke apa ke. Tetapi bila minum Efira, hari-hari dapat buang. Sebab apa bila kita tak membuang hari-hari, apa kita akan jadi? Bloated, rasa sebelit, rasa macam constipation, rasa letih, rasa macam lesu. That's why benda ni, Efira ni, dia ada gam akasia, dia ada astaxanthin, dia ada marigold flower extract, ada banyak sebenarnya yang membuatkan dia bukan detox, that's not detox. Dia melancarkan dalaman kita. Dah lama kan tak bercerita pasal Efira. Macam kita gagap sikit dah. Tadi hijau tu. Maaf Farujan, macam mana nak dapatkan? Okay, boleh DM dekat IG Efira ataupun kita ada di Farmasi Headlane ataupun ada ramai dealer-dealer Efira lah. Okay, so nanti tengok dekat IG Meme kalau ada tag Efira tu, dia boleh DM juga terus kat So jemput minum, bismillah, akak minum ya. Akak tadi dah minum pagi tadi. Nampak tak colour dia? Ni Meme Kan? tadi saya every morning memang minum. Rasa tak nampak lah. Tak apa. Rasa dia macam sugu soren ataupun macam vitagen oren. Dia masam-masam manis. Masam-masam manis itu. Bismillah. Actually memang sedap. Orang suka minum sampai orang kata nak minum berkali-kali. Betul tak? Oh, anak-anak Meme korang pun selalu tengok kan? Anak Meme pun suka. Perut masalah dia pandai buat sendiri dah. Bila dah besar ni. Oh, buat sendiri. Mami dia kena sorok-sorok Abikela dah. macam Abikela kalau Mimi minum, dia lah minta lah macam awak sikit. Tapi awak sikit dah pandai, dah besar kan. Dia ambil sendiri. Tapi kan bila Meme amalkan pada your kids, apa yang Meme perasan ada punya changes. Kita bukan pada untuk nak cantik kulit je. Sebenarnya adalah untuk lebih kepada sihat dalaman. Macam anak-anak Meme, Macam ni perasan sebab macam siapa tu, Awi dia ada masalah eczema. eczema. Contoh eczema kan dia macam kadang-kadang tu dia cepat naik gatal-gatal apa semua. Tapi so far alhamdulillah dah okey. Dia bukanlah untuk minum hari-hari pun. Awi dia kacau-kacau tapi benda tu dapat ikut. Betul? Sebab satu budak dia tak perlu minum hari-hari kerana pembesaran dia, sel dia lebih cepat daripada kita yang dah tua ni, yang metabolism kita lagi perlahan and all that kan. Tapi ada tanya, untuk pregnant boleh amalkan ke? Dan kalau beli dapat sekali cawan ke? Okey, shaker ni aku tak pasti. Shaker ni sebab kalau kata tengah waktu promo kita akan bagi, tapi sekarang tengah tak ada promo. Jadi yang ni dia boleh beli berapa RM5. Bila beli dengan ni tambah je RM5 tu dapat shaker. Sebab shaker ni tak free. Dia kena tambah RM5 je. Ataupun korang kalau tak ada shaker ni, korang boleh guna apa-apa shaker pun. Macam biasa kau Akak kadang-kadang dengan yes, macam yang ni letak dalam ni, lepas tu kacau dengan sudu pun boleh. untuk pregnant boleh amalkan ke? Boleh, tak ada masalah. Macam Mimi anak 3 orang, so dah melalui jadi pregnant adalah Kiki dan Mikaela. So daripada awal pregnant memang amalkan, alhamdulillah memang tak ada pernah macam kena ambil gula, tak ada kat kaki, berpantang cepat je, elok 3 hari je. Kalau siapa ikut jenis Mimi semua Mimi dah share. Dan tapi kalau nak tahu lagi detail tak apa, nanti boleh DM Mimi boleh share pengalaman. So Mimi dah melalui semua pengalaman tu dan alhamdulillah memang Efira Plus memang part of the journey yang sangat-sangat membantu dari segi journey preggy Mimi berpantang dan juga menyusu sampai sekarang. 7 tahun Mimi susukan anak, memang tak ada ambil supplement apa-apa.
apa. So memang Efira je dan dia sangat-sangat bantu jadi memang macam tu lah. Ada offer Merdeka tak? Jeng. Ada. Itulah. Okey, tadi Fashion Day. Jawab berapa satu. Okey, tak ada sebab kita orang tengah bercakap kan. Alright, memang kita nak jawab. Okey, harga satu ni adalah satu RM88. RM88 untuk 15 sachet. Ada offer Merdeka tak? InsyaAllah ada. Stay tune. Stay tune di IG kita, di Facebook kita, Efira Tuju dan juga Efira Sudah Tuju. Dan juga tengok pada IG Mini. Nanti kita akan announce untuk offer Merdeka. Jadi korang boleh DM kita IG Efira Tuju. Nanti our sales team akan guide dan juga bila sampai offer Merdeka tu nanti diorang akan bagi tahu. Okay? Alright. So, thank you so much Mi for sharing. Banyak kita dapat belajar hari ni, betul tak? Daripada Mimi, daripada perkongsian akak. So, kita orang berdua mengharapkan apa yang kita cerita ni dapatlah sedikit sebanyak memberi manfaat kepada korang semua. Benda ni dia kena istiqamah dan kena bermula daripada step yang pertama. Tak perlu maknanya semua benda kita orang cerita ni semua korang kena buat, kena paksa buat, tidak. Tetapi lebih kepada kita start dengan sikit-sikit dulu. Kita mula dengan benda yang sangat-sangat simple, which is yang pertama tadi adalah first kali doa pada untuk diri kita dulu sendiri. Kita sayangi diri kita. Okay? Alright? Okay. Fashion Day. Kalau nak order boleh DM saya tak? Okay, nanti Fashion Day. Okay. Boleh tak nanti you ambil lah dia punya IG sekejap sebab kejap lagi lepas habis live dia hilang tau komen ni. Fashion Dream underscore. Print screen nanti minta sales team kita. Okay, insyaAllah. Alright. Terima kasih banyak pada semua yang sudah join live ni. Kita jumpa sesi Bye.